Mengajak rakyat Sabah bersama kerajaan pimpinannya demi memelihara masa depan negara. Kita bersama Imran Azmi Rosli untuk laporan dari Sabah. Silakan Imran. Terima kasih Zaira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Inisiatif Kita Prihatin yang diumum semalam oleh Perdana Menteri banyak memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan luar bandar. Pada majlis ramah mesra di tapak Pasar Tamu Pekan Beluran pagi tadi, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan pandemik COVID-19 terus ditangani dengan usaha gigih Kerajaan Perikatan Nasional terus membela golongan petani, peladang, nelayan juga rakyat yang terjejas. Semalam, kita umum tambahan lagi 10 bilion. Kalau bagi orang Beluran, tambah lagi 10 bilion untuk program Kita Prihatin. Kerana Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang prihatin rakyat. We care for you. This is the government that cares for you all the time. Kita sediakan satu lagi tambahan untuk membantu lagi rakyat-rakyat kita yang terutama di bawah dan pastinya hampir sebahagian besar daripada petani, peladang, nelayan akan nanti dapat menerima bantuan-bantuan tambahan RM1,000, RM600, RM300. Yang bujang-bujang pun yang belum kahwin pun kita bagi peruntukan untuk menyara keluarga, termasuk keluarga kita yang ada di sini. Penduduk luar bandar di Sabah yang ditemui rata-rata memberi reaksi positif terhadap bantuan Kita Prihatin. Sebenarnya rancangan ini akan memberi impak yang besar di kala peningkatan COVID-19 ini. Dan memang bukan saja di Semenanjung, malah di Sabah dan Sarawak, impaknya lebih besar akan dirasai oleh semua golongan. Dan ini sangat berhargalah bagi kami, di mana dalam seperti yang kita tahu sekarang kita menghadapi situasi COVID-19. Jadi semua golongan terkesan, tidak kira daripada B40, M40 dan juga ke atas. So bagi saya, dia banyak sangat membantulah. Lagi-lagi daripada segi pendapatan dan juga kehidupan harian penduduk dan masyarakat. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengajak rakyat Sabah untuk bersatu dengan kerajaan pimpinannya dalam perjuangan memelihara masa depan negara. Justru pengundi di Sabah perlu membuat pilihan tepat pada Sabtu ini. Ia bagi memastikan kerajaan baru yang akan ditubuhkan pada 26 September ini sehaluan dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang menerajui kepimpinan negara ketika ini. Justru rakyat di Beluran seharusnya berharap pengundi memberi kepercayaan kepada gabungan PN, BN, PBS demi hala tuju Sabah yang baharu. Sewajarnya dalam keadaan yang amat luar biasa dan sukar ini, gabungan kekuatan kerajaan persekutuan yang saya pimpin, kalaulah negeri ini sama-sama sehaluan dan sekapal, sehati dan sejiwa dengan saya, pastinya rakyat Sabah akan lebih terbela. Sebab itu kalau ada gabungan kerjasama, muafakat dan satu kumpulan yang bersatu bersama-sama, dan bersama-sama berarti dalam perjuangan politik dalam Perikatan Nasional berlaku di persekutuan, juga berlaku di negeri Sabah, alangkah mudahnya. Beliau berucap dalam majlis ramah mesra di tapak Pasar Tamu di Pekan Beluran, Sabah. Turut hadir Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi dan Timbalan Menteri Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah. Bantuan Kita Prihatin memberi kelegaan kepada segenap lapisan rakyat, khususnya mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Calon Perikatan Nasional PN Dun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Datuk Muhammad Yassin berkata, pakej itu jelas menunjukkan kerajaan pusat tidak mengabaikan kebajikan rakyat. Dan ini telah meyakinkan lagi bahawa Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan prihatin rakyat, dan dalam keadaan kita masih menghadapi wabak COVID-19 ini. Dan juga kita berharap agar bantuan ini saya telah dimaklumkan bahawa pengakhiran bantuan ini adalah pada bulan Oktober dan juga Januari. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Pamutarian Nabawan. Sementara itu, bagi penduduk di Nabawan, keprihatinan terhadap kebajikan rakyat dalam situasi kini sangat dihargai.
apabila Perdana Menteri yang Umum rasmi bantuan bantuan prihatin hino anak ramu rasungkor supaya akai terus akalap usin untuk memelanjar laing maupun keluarga mai supaya anak rasungkor ramo untuk meneruskan dalam nukayahan mai nga akai ulun biasa kando atu-atu sudah pasti bantuan itu anak ramu rasmi kesangkahan huang Perdana Menteri Malaysia sebab nangani dah prihatin kena bantuan nasional itu dah kena ulun B40 yang memang susah memerlukan. Jadi arah pakai dah kena gitu projek supaya lanjutan pelah. Lanjutan peo karena pakai itu memang memerlukan dah kena sokongan kerjaan damo untuk bantu damo terutama sekali kena pakai ulun susah kena membangun kena pendidikan dalam semikula tu. Jadi terima kasih kepada Perdana Menteri Takau karena nanambara nili bantuan BPN sebanyak 1,000 lagi. Akai kono kampung-kampung ratu memang berterima kasih banyak-banyak lariso. Habis selama ini pun andok nangani rakono gitu raraino tambah na poyo akai terima kasih Perdana Menteri itu astuang tinakan noramo rakono bantuan ratu bukan juga bantuan. Persatuan Majikan Sabah menyambut baik pelanjutan program subsidi upah 2.0 di bawah inisiatif tambahan khas Kita Prihatin. Pada masa sama, Persatuan berharap pelaksanaannya dipantau dan dipermudah. Presidennya Yap Chin Boon ketika ditemui di Kota Kinabalu berkata, majikan di Sabah antara yang paling terjejas dan memerlukan tempoh panjang diperlukan untuk memulihkan perniagaan. Justru, sekiranya subsidi upah dipanjangkan dan pendaftaran secara automatik dilaksanakan, ia memberi impak dalam membantu majikan mengekalkan pekerjaan pekerja sedia ada. Kalau kita tengok balik penjana yang bila majikan kalau sudah dapat itu wage subsidi, majikan memang janji simpan kerja sampai bulan 9 kan. Mesti ada kasi itu depend on kita majikan lah. Kita mesti mau kreatif sikit, kita mesti mau inovatif sikit, kita mau cari bisnes lain sajalah. Tapi ini dua bantuan kalau ada saudara di sana kan. Itu memang ada saudara itu kasi buang itu pressure untuk syarikat-syarikat. Tambahnya bantuan prihatin nasional 2.0 kepada rakyat juga memberi kesan positif kepada majikan kerana ia akan merancangkan aliran tunai. Program subsidi upah 2.0 memperuntukkan sebanyak 2.4 bilion ringgit. Pakej Kita Prihatin merupakan satu pakej peduli rakyat dengan sudut dan sisi terbaik yang sangat bermanfaat untuk semua rakyat Malaysia. Bagi calon Perikatan Nasional PN Dun Membakut, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, kesinambungan bantuan pakej ini akan membawa manfaat lebih kepada golongan B40. Semua ini diberikan sudut-sudut yang terbaik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang melihat masalah yang dihadapi oleh rakyat pada masa ini. Dan kita bagi masyarakat dan rakyat di kawasan Membakut ini mengalu-alukan pengumuman yang sangat baik, yang sangat prihatin, yang peduli rakyat ini. Dan mudah-mudahan dia akan dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Saya bertemu dengan rakan-rakan penduduk di kawasan Membakut ini. Beliau yang melawat ke pusat daerah mengundi di Membakut memaklumkan perjalanan kempen dan pasukan jenteranya semakin rancak. Jabatan Penerangan menerusi program Info on Wheels IOW Jom Mengundi telah menjelajah ke 25 buah daerah seluruh Sabah meliputi 177 program dan 420 lokasi sejak 8 September lalu. Ia bertujuan untuk mengajak pemilih menunaikan tanggungjawab serta mencapai sasaran SPR 70% keluar mengundi. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, pendekatan menggunakan pembesar suara oleh kenderaan Jabatan Penerangan memberi kesan baik dengan penyebaran risalah mengundi. Jadi ini memang disebarluaskan, ada yang kita pergi dari kedai ke kedai, ada yang kita pergi ke pasar
tamu, pasar malam, ada yang kita pergi ke mana-mana saja orang ramai, termasuk juga hantar ke rumah-rumah. Dan jadi itu dilaksanakan sebab target kita ialah supaya rakyat keluar mengundi. Target kami ialah 70%. Risalah jom mengundi itu juga merangkumi garis panduan pencegahan COVID-19 bagi PRU Dun Sabah. Beliau ditemui media selepas bersama mengedarkan risalah IOW jom mengundi di sekitar Taman Jambu Petagas di Kota Kinabalu. IOW turut menjelajah ke Pasar Donggongon, Pekan Putatan dan Taman Jambu Petagas serta akan diperluaskan di beberapa kawasan lain, khususnya kawasan tumpuan awam di dalam dan luar bandar. Bimbingan Perbadanan Nasional Berhad PNS kepada usahawan franchise di Sabah memberi peluang kepada usahawan tempatan bekerjasama dengan usahawan dari Semenanjung. Ketua Pegawai Eksekutif PNS Muhammad Hilaluddin Abdul Syukur menjelaskan pelbagai kaedah bimbingan serta bantuan kewangan disediakan. Peserta Seri Jelajah Kedua PNS di Kota Kinabalu bersedia untuk mengembangkan sayap perniagaan ke Sabah dan Sarawak dengan kerjasama rakan perniagaan di negeri ini. Dalam bis franchise ni, pengusaha-pengusaha atau peniaga-peniaga yang berminat untuk perniagaan kecil macam 1901, JJ akan dapat keistimewaan daripada bisnes franchise ni dari segi satu pembiayaan daripada PNS dan konsep-konsep franchise yang ada di sini lah. Tujuan kita ikuti program salah satunya adalah untuk kita mencari franchisee yang berminat untuk membuka ataupun berniaga cendol ina untuk kita bantu dia. Kami juga merancang untuk melabur untuk membuka cawangan-cawangan kami di Sabah dan Sarawak dan pada masa yang sama memberikan peluang pekerjaan. Program akan diperluas ke Pahang, Johor dan Sarawak. Baik saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab mengundi pada 26 September ini. #BahUndi 2020. Terus patuhi SOP, pandemik COVID-19 belum berakhir. Kembali bersama Zahra di Angkasa Puri. Silakan Zahra.